Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada pelajar-pelajar semua tingkatan 5, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita. Cuma hari ini saya tak dapat kelas Google Meet. Jadi saya akan sediakan video dan boleh tengoklah video ni sambil merujuk buku teks ya. Okey. Jadi kebanyakannya benda dalam buku teks lah, dan video adalah yang ringkas, mudah untuk penerangan saja ya. Okey, baik, kita akan pergi satu per satu. Okey, baik. Jadi masuk kepada tajuk yang baru, pelajaran kedua, iaitu ekonomi Islam ataupun sistem kewangan Islam ya. Nak cerita pasal sistem kewangan dalam Islam. Yang pertama kita kena tengok dulu konsep asas muamalat dalam Islam. Okey, yang pertama kena tahu apa itu muamalat. Muamalat dia yang dipanggil muamalah ialah hubungan antara manusia, bukan antara, saya salah eja kat situ. Hubungan antara manusia dengan manusia yang lain dalam segenap segi kehidupan. Merangkumi kekeluargaan, ekonomi, politik, pemerintahan, jenayah dan sebagainya. Makna kata muamalat ni bukannya dikhususkan untuk ekonomi, tetapi semua perkara lah, keluarganya, pemerintahan, jenayah, itu muamalah. Dipanggil transaksi. Muamalah ni ada transaksi. Ada dua orang, apa benda yang dua orang tu buat kepada salah satunya, satu sama lain, maka dipanggil muamalah. Okey. Jadi muamalah dalam sistem kewangan Islam bermaksud tata cara urusan harian sesama manusia. Jadi kalau kita letakkan muamalah dalam sistem kewangan ni adalah satu tata cara urusan harian sesama manusia dengan memenuhi keperluan masing-masing. Orang A nak memenuhi keperluan hidup dia, orang B pun nak memenuhi keperluan hidup dia, jadi dia kena melakukan transaksi, iaitu muamalah, untuk mendapatkan barang-barang tersebut kan. Begitulah lebih kurang maksud dia. Jadi boleh tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam buku teks tu, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ini dalil kepada urus niaga. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta benda sesama kamu dengan jalan yang batil. Kamu nak ayam B tadi, orang B tadi, kamu ambil ikut suka. Jangan. Ya, kecuali dengan perniagaan dilakukan secara saling meredai antara kamu. Melainkan kamu minta B, aku nak ayam hang, aku bayar. Contoh. Okey, itu boleh. Surah An-Nisa, daripada surah An-Nisa. Okey, kemudian kita tengok muamalah Islam ni ada tiga benda penting dia. Yang pertama matlamat, yang keduanya tengok dia punya prinsip, dan yang ketiga tengok ciri-ciri muamalah Islam. Dalam muamalah Islam ni kita nak tengok tiga benda ni, baru kita boleh menjalankan. Yang pertama, apa itu matlamat muamalah Islam? Matlamat kepada muamalah Islam adalah untuk mengawal manusia dalam menguruskan sistem ekonomi dan kewangan mereka. Ini adalah susunan yang Islam buat supaya dapat mengawal aktiviti-aktiviti ekonomi manusia, supaya tidak melanggar batas-batas syarak, supaya tidak melampau, supaya tidak menzalimi. Okey. Kedua, tengok prinsip. Apa yang prinsip-prinsip yang kena diamalkan, yang perlu diamalkan dalam muamalah Islam? Yang pertamanya, kerelaan dalam berurus niaga. Tak ada siapa boleh paksa siapa. Mesti dua-dua rela. Orang yang menjual rela, orang yang membeli pun rela. Yang kedua, tidak mengandungi elemen haram. Sama ada pembeli tu tidak menggunakan cara yang haram, dan juga penjual tidak menjual barang yang haram, tidak melalui cara yang haram. Ada perniagaan-perniagaan yang haram. Okay, nanti kita akan belajar satu persatu. Okey. Antaranya ada boleh situ riba, gharar dan perjudian. Gharar ni apa? Gharar ni meragukan. Tak tahu dia datang dari sumber mana. Tak tahu kalau kata jual ayam ni, sembelih ke tak dia ni. Dia gharar. Dia boleh sampai jadi sesuatu benda yang meragukan. Okey, urus niaga tidak membawa kerosakan. Setiap bentuk urus niaga tadi mestilah tidak melakukan kerosakan, sama ada terhadap sosio-ekonomi dan sosial masyarakat. Dari segi ekonomi tu tak membawa kerosakan, sosial masyarakat pun tidak bawa kerosakan. Jangan sampai kita berniaga sampai orang pun tutup kedai, ataupun kita sampai mengganggu orang lain. Itu sosial, dipanggil gangguan
sosial masyarakat. Ataupun membawa tidak senang hati kepada masyarakat. Tak boleh. Memang kita berniaga tu halal. Tapi sampai merosakkan, itu prinsip yang kita kena pegang. Okey, ciri-ciri. Apa ciri-ciri yang ada dalam muamalah Islam? Yang pertama, bersumberkan Al-Quran dan hadis. Mestilah bentuk perniagaan kita, bentuk muamalah tadi adalah bersumberkan Al-Quran dan hadis. Mana boleh, mana yang tak boleh. Kemudian, mesti ada redha meredai antara. Bukan antara, dia silap je ni. Antara kedua pihak. Macam tadilah. Siapa yang melakukan transaksi, orang jual, orang membeli mesti redha atas urus niaga yang dilakukan. Okey. Dan yang ketiga, adil dan bermanfaat. Mestilah jualan tadi adil. Adil kepada dua pihak. Penjual dapat, pembeli pun dapat sesuatu. Dan mesti bermanfaat. Apa yang dijual tu mestilah bermanfaat. Jangan jual angin. Tidak bermanfaat contoh. Ataupun banyak-banyak lagi perkara yang tidak bermanfaat. Seterusnya, tidak melakukan penipuan. Sama ada penjual tidak melakukan penipuan, pembeli pun tidak melakukan penipuan. Itu ciri-ciri yang mesti ada dalam konsep asas muamalah Islam. Okey, boleh tengok glosari bawah tu gharar. Apa yang dikatakan gharar? Ketidakpastian dalam sesuatu akad atau kontrak jual beli sama ada dari segi kuantiti, kualiti, harga, waktu penyerahan dan sebagainya. Kita tak tahu betul ke contoh peniaga dalam IG. Kalau dia kata orang ni selalu ada isu, barang tak sampai dah lambat dan sebagainya, dia gharar, takut dia ni menipu ke. Jadi tak boleh. Haram terus hukum dia. Baik, itu konsep. Lepas tu kita tengok jenis-jenis muamalah Islam. Ada 8 jenis muamalah dalam Islam. Kita akan tengok satu persatu. Okey, yang pertamanya al-wadi'ah. Apa itu al-wadi'ah? Wadi'ah ni adalah kita mewakilkan sesuatu barangan atau harta kepada pihak lain untuk disimpan. So pendek kata adalah menyimpan barang. Kita simpan barang kepada satu pihak lain. Okey, cara pelaksanaan boleh tengok dalam buku. Okey, apa yang dimaksudkan cara pelaksanaan dia? Contoh, Zulkifli mengamanahkan wangnya kepada pihak bank untuk disimpan. Maksudnya disimpan dalam bank, akaun simpanan. Bank pula memberikan jaminan bahawa wang tersebut akan dikembalikan kepadanya apabila diminta. Yalah, sama macam bank lah. Sebab tu kalau BSN ke RHB tak ingat, tapi dia panggil akaun al-wadi'ah. Membuka akaun al-wadi'ah. Akaun simpanan dia akaun wadi'ah. Kita simpan, bank berjanji untuk jaga dan bagi bila kita perlukan. Itu wadi'ah. Seterusnya yang kedua al-mudarabah. Al-mudarabah dengan elok bunyi dia al-mudarabah. Nanti ada al-murabahah. Ini al-mudarabah ya. Al-mudarabah ni apa? Pelabur memberi modal kepada pengusaha. Ada pelabur, ada pengusaha untuk diniagakan dan keuntungan dibahagikan. Bahagian keuntungan ni ikut perjanjian lah. Berapa kan? Ada satu pelabur sebagai contoh. Amna banyak duit. Okey, dia banyak duit. Alma dia pandai, dia ada kelulusan dalam urusan niaga kan, contoh pentadbir dan sebagainya. Jadi Amna melaburkan 1 juta kepada Alma tadi untuk diniagakan. Nanti keuntungan daripada perniagaan tu, katalah keuntungan tahunan tu dia boleh sampai 200,000, 300,000 kan, dibahagikan dua, mungkin 50%, 50% ataupun 60% ke 40%. Itu panggil al-mudarabah. Contohnya Ismail. Tadi saya dah bagi contoh lah. Okey. Ismail bersetuju untuk membiayai projek yang dilaksanakan oleh Habib. Saya kan buat projek. Menurut dia sebuah keuntungan masing yang telah dipersetujui bersama. Itu dia. Okey. Al-murabahah. Okey, seterusnya murabahah. Tadi mudarabah. Ini murabahah. Murabahah ni apa? Jual beli sesuatu barangan dengan makluman kos dan tambahan keuntungan. Ini adalah kita jual barang dengan suatu keuntungan. Okey, boleh tengok contoh kat tu. Penjual menyatakan kos yang terlibat dan keuntungan yang dikehendakinya, manakala pembayaran boleh dilakukan semasa penyerahan barang atau pada masa yang dipersetujui bersama. Contohnya, contoh boleh tengok dalam tu. Kita bagi contoh lain lah. Contoh Azmi ingin menjual tanah dia. Azmi ada 5 ekar tanah. Okey. 5 ekar tanah ni, dia broker tanah lah. Dia beli dulu 5 ekar tanah ni dengan harga 2.5 juta. Kita main juta-juta lah senang.
Okey, Azmi beli 5 ekar tanah dengan harga 2.5 juta. Dan mengambil sedikit keuntungan, contoh 15%. 2.5 juta, 15% berapa? Kira-kira. Lebih kurang 30,000 macam tu. Okey, lebih kurang 30,000. Jadi, dia ambil 30,000 tu sebagai keuntungan, jadi dijual 2.53 juta. 2.53 juta. Okey. Jadi 30,000 tu sebagai keuntungan. Dia maklum. Mestilah maklum kos. Dia tidak menipu ya. Okey. Seterusnya al-musyarakah. Apa itu al-musyarakah? Al-musyarakah ni adalah akad antara dua orang atau lebih. Untung berkongsi modal dan keuntungan. Saya salah ejek kat sini. Dia akad antara dua lebih untuk, bukan untung akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan keuntungan. Dia paling kurang minimum dua orang. Dia buat persetujuan akad ni untuk membuat satu perniagaan. Contoh kita bagi contoh Amir Alimi dengan Harith Izzuddin dengan Aiman, dia telah berkongsi modal seorang 100,000. Contoh 100,000 kecil sangat. Seorang katalah Amir Alimi 5 juta, Harith Izzuddin 2 juta, Aiman 1 juta. Dia buat satu projek, buka syarikat. Okey, itu dia panggil syarikat. Nak buat projek besar ni kena ada syarikat. Okey, contoh buka syarikat pembinaan. Okey, jadi dia orang berkongsi modal. Nanti bila keuntungan apa-apa keuntungan projek mesti dibahagikan bertiga. Ikutlah sumbangan modal masing-masing. Yang mana modal besar dia dapat untung besar, modal kecil dapat untung kecil. Rugi pun sama juga. Kalau rugi sama-samalah tanggung. Sebab dia telah melakukan akad untuk bekerjasama. Okey, itu al-musyarakah. Okey. Baik. Seterusnya kita tengok al-rahnu. Okey, ar-rahnu. Okey, ar-rahnu ni apa? Ar-rahnu ni hilang pula ar-rahnu tu. Kenapa dia hilang? Okey. Tengok ar-rahnu ya. Dia hilang pula. Okey. Masalah sikit dengan slide, boleh tengok kat buku. Proses menyerahkan harta sebagai cagaran untuk mendapatkan hutang. Okey. Ar-rahnu ni kita serahkan satu harta untuk kita berhutang. Kita panggil cagar lah, kita panggil gadai. Gadai. Contoh Imtiaz. Seimtiaz pergi ke pejabat ar-rahnu untuk menggadaikan barangan kemas. Seterusnya mendapat sejumlah wang bagi memulakan perniagaan. Kemudian pihak ar-rahnu memberi surat gadaian kepadanya bagi menebus semula barangan kemas tersebut dalam masa yang ditetapkan. Kan dia buat pinjaman, contoh 300,000. Dia gadai lah emas dia, ada harga lebih kurang emas dia mesti lebih daripada harga pinjaman. Harga emas 400,000, dia gadaikan, dia pinjam 300,000. Okey. Lepas tu nanti surat pajak ar-rahnu yapim ni jadi, dia bagi surat pajak gadai untuk nanti dia nak sampai satu hari dia nak bayar balik, nak tebus balik dia punya emas. Okey. Itu ar-rahnu. Seterusnya al-rijarah. Pasal apa ni? Ada problem lah. Okey, al-ijarah adalah perjanjian yang membolehkan seseorang mengambil faedah dan manfaat daripada milik orang lain dengan bayaran tertentu. Lebih senang kita faham adalah sewa menyewa. Kita hanya bayar tu untuk dapatkan faedah, manfaat. Contoh sewa rumah. Manfaat dia dapat tempat tinggal. Rumah tu kita dapat tak? Tak dapat. Okey, gitu dia panggil mengambil faedah saja. Umar selaku pemberi sewa dengan rela melakukan akad kontrak bagi menyewa rumah miliknya selama setahun kepada Abu Bakar dengan kadar sewa 500 sebulan. Contoh. Okey, baik bersamaan ajil. Rosak juga. Okey, penjualan barangan berasaskan pembayaran tertangguh pada harga tertentu. Dia jual barangan cara bayaran tertangguh. Maksudnya boleh bayar kemudian. Ambil dapat barang lu, bayar kemudian. Kalau dulu ada cost mammoth. Okey. Ataupun secara ansurat bayar tertangguh pada harga tertentu secara ansurat ataupun sekaligus. Sama ada ansuran, contoh beli kereta bayar bulan-bulan. Ataupun ada kita tempah barang, order. Order kita akan bayar sedikit dulu, barang sampai, lepas tu kita akan dia akan bagi masa tempoh untuk kita bayar sampai habis. Pun boleh. Itu dia panggil baik bisaman ajil.
Satu bai' itu maksudnya jual beli, bisaman dengan harga ajil yang bertempoh. Okey. Dan akhir takaful. Takaful ni insurans lah, insurans Islam, iaitu pelan perlindungan berdasarkan prinsip syariah melalui caruman sejumlah wang yang disalurkan kepada pihak yang mengalami kemudaratan atas dasar ta'awun dan tabarruk. Okey. Apa itu ta'awun dan tabarruk? Cari sendiri. Ya, boleh cari sendiri nanti bawah tu. Ada margin, ada ta'awun, ada tabarruk. Okay, Anis menyertai skim takaful dengan melakukan bayaran secara bulanan kepada syarikat takaful. Contoh takaful Malaysia. Iaitu sebahagian daripada wangnya didermakan tabarruk kepada pihak yang ditimpa musibah atas dasar dan prinsip tolong menolong. Okey, pencarum-pencarum tadi dicarumkan duit. Duit yang berkumpul tadi dia akan disedekah bila salah seorang daripada pencarum-pencarum tadi ditimpa musibah. Contoh Arit Kemalangan. Jadi semua kelas kata 5 ni pernah mencarum, ya, RM20 sebulan contoh. Arit accident, jadi duit yang terkumpul tu RM20 sebulan contoh. RM20 kali berapa orang korang? Kali 40. Ada 800 sebulan. Kata dah setahun mencarum, ada lebih kurang 8,000 lebih. Malas nak kira kan, 8,000 lebih. Okey, tiba-tiba ada Arit accident dan sebagainya, perlukan kewangan untuk rawatan, keluarkan duit tu dulu, bagi kepada Arif, tabarruk, sedekah, dan sebagai ta'awun, membantu. Okey, begitu ya. Itu takaful. Okey. Baik, jadi yang terakhir kita tengok muka surat 20. Perbezaan dan persamaan yang ada dalam sistem muamalah Islam. Okey. Persamaan dalam 88 muamalah Islam ni ada 3. Yang pertama, ada skim bentuk ataupun ada sistem yang berbentuk simpanan dan pelaburan. Simpanan dan pelaburan. Ada yang berbentuk kontrak jual beli, adalah untuk kontrak jual belilah. Dia tak ada kena-mengena dengan pelaburan, dia tak ada kena-mengena dengan simpanan. Yang ketiga adalah dalam bentuk membantu orang yang memerlukan pembiayaan segera. Ada 3 ya, bentuk yang terdapat dalam muamalah Islam. Okey, kelompok yang pertama ada 3 muamalah, iaitu adanya al-wadi'ah, adanya al-mudarabah. Okey, ingat betul ya, mudarabah bukan murabahah. Yang ketiga al-musyarakah. 3 ni adalah bentuk simpanan dan pelaburan. Okey, apa perbezaan dia adalah wadi'ah ni simpanan yang dijamin tapi tak ada keuntungan. Keuntungan tidak dijanjikan. Okey. Cuma dia ada hibah lah, hadiah kan, sikit je. Okey, al-mudarabah. Kalau mudarabah ni adalah bentuk pelaburan. Cuma risiko pada pemodal untung dan rugi ni tinggi. Pemodal tadi dia nak untung ke dia rugi ke dia tinggi. Okey, sebab dia tak mengusahakan. Yang mengusahakan adalah orang yang mengusahakan tadi, ya. Alma tadi contoh kan, Alma. Amna dia melaburkan, Alma yang menguruskan. So risiko pemodal lah untuk untung dan rugi adalah tinggi sebab dia yang keluarkan duit. Alma dia tak keluarkan duit. Okey. Musyarakah pula penentuan oleh keberhasilan syarikat. So ketiga-tiga ni main peranan. Nak dapatkan keuntungan, tiga-tiga mesti melakukan prestasi yang terbaik. Amir tadi bersama dengan Harik Izzuddin tadi, dan juga siapa seorang lagi tadi? Aiman. Mesti kata apa? Menghasilkan hasil yang baik. Dia so nak untung yang banyak, dia kena prestasi tinggi lah. Okey. Berbeza dengan mudarabah tadi kan. Amna tadi dia tak boleh buat apa-apa. Dia tunggu Alma. Kalau Alma malas, tak ada lah. Okey. Okey. Kemudian kontrak jual beli ni ada 2. Muamalah, bentuk muamalah yang berkaitan dengan kontrak jual beli. Yang pertama adalah al-murabahah. Dia bukannya keuntungan tadi Dia adalah kontrak jual beli dan juga al-bai' bisaman ajil. Okey. Murabahah ni macam mana? Penjualan barangan dengan margin keuntungan. Dia dapat untung tak? Cuma dia bukan pelaburan, dia jual sendiri. Kan? Jual apa-apa barang, contoh kita beli barang harga modal, kita jual sikit dengan keuntungan. Nanti ada orang tanya, Ustaz ni perniagaan ke tasawuf? Ya, dalam tasawuf ni, dalam Islam ni, semua benda adalah Islam. Sains ke, sebutlah sains ke, sejarah ke,
ekonomi ke, apa lagi. Segala bentuk ilmu tu adalah Islam, ya. Okey, al-bai' bisaman ajil, jual beli tertangguh dengan ansuran atau sekaligus. Dia cerita pasal jual beli tak? Cuma boleh tangguh secara ansuran ataupun bayar sekaligus dengan masa yang telah ditetapkan. Okey, ini adalah yang seterusnya. Yang ketiga adalah skim yang membantu orang yang memerlukan pembiayaan segera. Dua je. Okey, yang pertama adalah ar-rahnu, yang kedua adalah at-takaful tadi. Al-ijarah. Okey. At-takaful dia masuk mana? Kita masuk kat sini, ya. 7. Okey, rahnu ni apa? Pembiayaan wang dengan cagaran. Dia perlukan wang, pinjaman wang segera. Dia hanya ada aset. Jadi dicagarkan contohnya barang emas lah, untuk didapatkan wang dengan segera. Kalau nak buat pinjaman main, belum tentu lulus. Okay, ijarah ni adalah dia tak ada duit nak beli rumah, tak ada duit nak pakai kereta, maka dia sewa. Pemilikan manfaat barangan atau perkhidmatan. Jadi dia boleh dapat rumah tu, duduk rumah tu dengan cara segera tanpa perlu pinjaman ataupun tanpa perlu memerlukan modal yang besar. Dia dapat manfaat tempat tinggal. Okey. Okey, itu saja untuk minggu ini. Alhamdulillah kita telah selesai. Jadi insya-Allah sama-sama korang beri perhatianlah kepada setiap video yang saya hasilkan, setiap kelas yang saya buat, insya-Allah supaya dapat kefahaman. Yang penting adalah dalam pembelajaran kefahaman. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.